sekarang sudah mula ya. Okey. Jadi saya ambil attendance dulu, saya download dulu. Make attendance, collection, scan dan download ya. Dalam okey, jadi semua sudah download ya, kamu boleh nampak bawah ya. Jadi nanti kamu tak boleh keluar ya, nanti saya nak semak semula berapa orang ha. Okey. Jadi sekarang kita mula. Okey. Jadi kamu ini ialah apa yang kita nak belajar hari ini ya. Boleh dengar tak kelas? Kalau boleh dengar, boleh nampak dan dengar tak boleh. Ang boleh nampak tak tadi saya punya PowerPoint? Boleh, boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi di sini ya, nanti kamu habis ini baru kita pergi ke latihan ya. Dan kita buat sama-sama. Saya rasa ada banyak masa lah. Okey, jadi kita slowly. Kalau tak faham tanya ya. Kamu nak catat pun boleh, tambah catat pun tak apa. Kerana ini sudah record ya, nanti kamu boleh tengok balik. Kerana ada kelas dia nak buat nota kan. Boleh. Okey, boleh. Kalau saya terlalu cepat, boleh beritahu cikgu. Okey, cikgu, sekejap saya nak catat sikit ya. Okey, hari ini bab pertama ialah sukatan membulat. Okey, ini di bawah kategori geometri. Dan bab ini sangat murah dan senang skor. Tak banyak formula. Okey, hanya sebenarnya di sini ada 4 subtopik, tetapi sebenarnya 2 saja dia punya formula. Okey, yang akhir sekali ialah aplikasi. Okey, aplikasi itu kamu mesti tahu formula panjang lengkuk dan 2 sektor. Sudah boleh cari ya. Jadi ramai murid suka topik ini. Okey, tak susah. Okey. 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 Yes, Ada sir. yes sir. Okey. Tak tahu cikgu ada masuk tak ya. Kalau cikgu matematik tambahan ada masuk pun boleh. Tak ada masalah ya. Kita belajar sama-sama. Okay. Tapi mereka pun tahulah apa yang saya ajar ya. Satu sekolah pun tahu. Kerana semua ada rekod ya. Baik. Jadi hari ini kita pergi ke 1.1 dulu. Radians. Okey. Tetapi nanti minggu depan ya. Minggu depan kamu rugi sikit lah. Kerana cuti umum ya. 1 February. Kalau boleh, kerana hari Jumaat ini saya akan ajar 5 garnet, 5 amethyst dan sapphire aquamarine. Ada suara. Okey, 1.2 panjang lengkuk suatu bulatan. Kalau boleh saya sekaligus lah nanti tengok macam mana ya. Okey. Siapa apa you buat itu sound? Untuk minggu depan ya. Kalau kamu nak cakap baru buka mic ya, kalau tak tutup mic ya, kalau tak nanti akan ganggu ya orang lain ya. Okey, sekian. Terima kasih. Baik, di sini ya, kita tengok keadaan lah ya. Kalau ada masa kita pergi ke 1.2 untuk menggantikan kelas pada minggu depan hari Isnin ya. Okey, kerana minggu depan Isnin ialah cuti umum. Okey ya. Tapi tengoklah kalau terlalu cepat beritahu cikgu ya. Okey. Jadi sekarang kita pergi ke 1.1 radian. Kita fokus ini dahulu ya. Baik. Okey. Ini ialah rumus atau formula dia ya. Okey. Jadi sebelum kita pergi ke ini, kita kena tahu dulu apa itu jejari, apa itu sudut ya. Ini ialah simbol ya bagi sudut sektor atau kita panggil theta. Okey, theta ini dia ada dalam 2 unit. Sebelum ni kamu belajar semua sudut dalam unit lajar kan. Tetapi dalam bab ini kamu kena ubah suai unit lajar kepada radian. Baru boleh dapat cari panjang lengkuk. Ya. Okey, itu yang kita nak belajar untuk hari ini. Baik, sebelum kita pergi ke radian, okey, kita mengenai sejarah ya untuk topik ini dahulu. Sangat penting ya kerana
Ada orang tanya, bukan kamu lah, kamu sudah tingkatan 5 ya. Kalau baru masuk tingkatan 4 yang PT3 punya studentnya junior kamu, mereka akan tanya, kenapa ada matematik, belajar matematik tambahan lagi? Itu biasa soalan yang mereka tanya lah. Ya. Bagi kamu ialah macam mana menduduki SPM dan skor ya. Minggu depan saya akan show kamu modul SPM ya. Saya sudah tempah online dalam Shopee. Okay, dia selang on the way lah ya. Saya sudah order modul ya, modul matematik tambahan. Format baru ya. Saya akan tunjuk kamu lah, atau saya akan upload dalam Google Classroom dan kamu boleh buat soalan di sana ya. Seperti yang cikgu kata, kalau cikgu ada tugas di luar ya, tak dapat meet dengan kamu, jadi cikgu akan buat macam itulah. Cikgu akan inform lah dalam grup ya. Baik. Adakah terlalu cepat? Seorang beritahu, Ang, adakah terlalu cepat? Atau okey? Ang? Atau tak ada orang di dalam? Boleh ikut tak? Boleh ikut? Sudah 51 orang ya. Ada orang jawab tak? Boleh ikut? Cikgu, scroll down. Slow round. Terlalu cepat ya? No, scroll down the chat. Slow round the check. What do you mean? Cikgu, yang chat itu cikgu tak ada scroll down. Kita semua sudah type di chat. Apa itu? Tak faham. Sorry. Cikgu, yang chat kamu sudah di atas, tetapi cikgu belum scroll down ke bawah. Cikgu, saya tak faham Oh. Cek ini ya. Chat ya. Ya, cikgu. Okey. Oh, kamu sudah ada di bawah. Okey. Saya masih di atas, faham. Chat. Okey. Ha. Slow down. Boleh ikut. Okey. Faham. Baik. Okey. Itu komunikasi lah ya. Tapi jangan cakap Mandarin ya. Tak apa. Sebenarnya topik ini tak susah. That's why cikgu sudah ajar, cikgu tahu. Cikgu cakap sikit lah. Sebenarnya Meet ini nak komunikasi dengan kamu. Berpusat murid, bukan berpusat guru ya. Jadi kamu kena banyak bertutur. Bukan cikgu yang bertutur saja ya. Okey ya, boleh ya. Kalau apa, buka mic dan cakap ya. Sekarang saya sudah tahu lah. Oi kata ha, slow round. Boleh ikut. Slow round. Jadi type boleh, kalau boleh saya teruskan. Satu orang type boleh. Sudah type belum? Kenapa dia tak slow round? Belum lagi kan? Oi boleh? Boleh. Okey. Darren sudah type bagus. Okey, kita terus ni. Okey, jadi kita ke sini. Okey. Sukatan membuat apa yang dipelajari Ladian lah, panjang lingkup tadi cikgu sudah apa ya. Jadi kita pergi ke seterusnya. Ini penting. Okey. Kenapa kamu perlu belajar topik ini? Okey, sekarang ialah abad ke-21 kan. Teknologi dan inovasi berkembang dengan begitu pesat ya. Macam sekarang kita Google Meet kan. Kalau 10 tahun lalu kita kata Google Meet, semua kata apa itu Google Meet ya. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu ya. Kita buat ini ya, ialah satu orang ambil kamera di depan saya dan record. Tapi sekarang tak perlu ya. Sekarang semua komputer yang record. Dan saya pun boleh nampak muka kamu, kamu boleh nampak muka cikgu ya. Pada masa yang ditetapkan. Tak payah record lepas tu baru public ya. Baru berapa tahun saja nampak. Itu ialah kemahiran teknologi dan inovasi ya. Jadi kita belajar topik ini sangat penting ya. Bangunan yang mempunyai reka bentuk yang inovatif akan melonjakkan nama sesebuah negara ke tahap yang lebih tinggi atau antarabangsa lah. Okey. Kalau kamu tengok negara maju ya,
mereka sudah sangat familiar dengan formula inilah. Jadi mereka boleh buat deka bentuk yang bangunan semi bulatan atau macam dulu yang finally. Kenapa? Negara luar ya, mereka sudah buat bangunan semi bulatan. Kenapa mereka buat bangunan semi bulatan? Lebih kukuh ya, lebih kukuh. Tapi kita kena tahu macam mana ukur lah. Dia punya panjang lengkuk, dia punya luas sektor baru boleh. Kalau tak boleh ya. Anak saya pun selang Google Meet dengan guru mereka. Boleh dengar ya. Saya tutup pintu lah supaya tak ganggu ya. Okey, seterusnya. Seseorang arkitek dapat mereka bentuk satu bangunan yang unik dan indah dengan bantuan penati yang canggih, melalui kreativiti dan keupayaan inovasi. Ya, itu yang kita belajar topik inilah. Namun bagaimanakah bangunan ini dapat mencapai keharmonian dan dinamik dalam dekanya? Apakah maklumat yang diperlukan oleh seorang arkitek untuk membina bangunan berbentuk tembeling meja? Tembeling meja ialah, ini nanti cikgu akan lebih luas lah ya. Macam kamu beli satu Pizza Hut, kamu makan seketul saja kan. Yang tinggal itu ialah tembeling meja yang belum makan. Okay, yang kamu makan itu ialah tembeling minor, satu ketul saja. Okay, jadi sekarang kamu sudah makan, dia bukan bulatan lagi lah. Dia sudah menjadi tembeling besar ya. Itu maksud dia, yang tinggal itu. Bagi bulatan seperti ini, jadi macam bulatan inilah ya, yang di bawah sini ya. Okey, jadi seterusnya, ini ialah ahli matematik ya, yang nama dia Euclid. Ini dia sudah menciptakan formula ini ya, sudah lama lah. 325 hingga 265 sebelum Masehi. Kamu belajar sejarah kan? Merupakan seorang ahli matematik Yunani. Jadi kamu nampak bangunan di sana, Yunan sana ya, banyak ialah semi bulatan kerana mereka sudah tahu formula ini ya. Yang berasal daripada Alice Saturn ya. Beliau dikenal sebagai hasil kerjanya iaitu the element yang membuat kajian mengenai geometri. Ini di bawah kategori geometri ya. Apa itu geometri? Geometri ialah sebahagian daripada matematik yang mengambil berat persoalan mengenai saiz, bentuk dan kedudukan relatif dalam lajah dan sifat luang ya. Luang dia ialah luas sektor lah. Okey, bentuk ialah panjang lengkuk ya. Untuk maklumat lanjut kamu boleh scan ya barcode ini. Ini semua teknologi ya, kamu sudah tahu lah. Okey, jadi kamu boleh baca dengan lebih teliti. Walaupun ini tak boleh kata tak penting ya, penting juga apabila kamu pergi ke universiti atau sekarang saya tak pastilah ya, kerana ada MCO tak tahu ada assignment lagi atau tidak. Kalau ada assignment, kamu perlu tulis ya data yang orang ahli matematik yang mencipta ya sukatan membulat ini. Jadi ini ialah jawapan dia. Kamu nak cari ini semua boleh di internet pun ada lah. At least orang tanya kamu tahu lah dia dicipta oleh seorang ahli matematik daripada Yunani. Jangan kata salah ya. But any question? Desmond. Any question? Ada soalan? Any question? No. Okay, good. Baik, we continue. Baik, kepentingan bab ini ya. Okay. Jadi kemahiran pengawal kawalan trafik udara membaca dan mentafsirkan RARA ialah di pusat kawalannya trafik udara membolehkan pesawat-pesawat selamat semasa penerbangan tanpa berlakunya pelanggaran di udara yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kematian.
Jadi macam mana mereka boleh kira dia punya jarak panjang lengkok dan surut berapa dia perlu tebang. Kita semua pakai formula yang tadi itu ya, panjang lengkok dengan dua sektor ya. Ini bagi siapa lain kali nak menjadi juru tebang ya. Jadi kena belajar inilah, especially engineering ya. Okey. Fungsi olometer di dalam kenderaan adalah untuk mengukur jarak yang telah dilalui oleh kenderaan dari awal sehingga akhir perjalanan dengan menggunakan diletan tayar. Ini sangat penting ya. Nanti dalam aplikasi akhir subtopik itu aplikasi ya 1.4. Ini dia ada berkaitan diletan tayar. Apa itu diletan tayar? Sebenarnya dia ialah perimeter lah, perimeter bulatan. Tetapi dalam bahasa sebenarnya mereka material punya mereka panggil diletan tayar. Tetapi dalam bahasa matematik ialah perimeter bulatan. Jadi kamu kena tahu lah aplikasi. Kalau tak, kamu tak tahu kan, kamu kata, saya tak belajar diletan tayar lah, macam mana nak cari cikgu? Sebenarnya diletan tayar dalam bahasa matematik ialah perimeter atau panjang lengkok satu bulatan lengkap. Ya. Okay. Dalam bilangan pusingan itu nantilah kemudian kita nak cari N itu ya. Jadi kita kena tahu jumlah jarak dia berapa, lepas tu bagi. Sudah boleh dapat bilangan pusingan. Ya. Itu nanti cikgu akan ajar. Okey, tapi kelas ini saya tahu kamu pandai ya. Especially yang gabung kelas itu, saya pernah ajar kamu tahun lepas. Okey, kalau latihan yang saya bagi dalam buku teks kamu tak faham, kamu boleh tunjuk itu YouTube ya. YouTube dia ada penyelesaian dia. Macam saya buat dalam set induksi. Okey, saya sudah buat satu ialah soalan satu, latihan formatik 1.1. Okey. Jadi nanti kita bincang lah, kita boleh tengok YouTube itu ya, tengok macam mana. Baik. Seterusnya. Okey, ini ialah kata kunci ya. Okey. Jadi ini yang kita guna, ini yang dulu punya dalam bahasa Inggeris. Sekarang sudah dalam bahasa Malaysia ya. Radian masih samalah, itu yang kita nak belajar hari ini. Okey, Raja. Raja ialah degree. Okey, ada sekolah masih guna bahasa Inggeris ya. Jadi atau dalam kertas soalan dia ada dalam duit bahasa ya. Jadi kamu kena tahu lah degree ialah lajar. Ya. Hari ini kita nak belajar dua ini saja. Macam mana nak ubah suai lajar kepada radian atau radian kepada lajar. Okey, pusat bulatan ialah biasa O lah. Panjang jari empat ini ya. Tempeleng, sektor, perimeter, panjang lengkok, luas sektor itu kita belajar kemudian. Okey, hari ini kita akan belajar empat ini dahulu. Ya. Jadi ini ialah ada 9 ya kata kunci dalam bab ini. Kenapa kata kunci ini sangat penting? Macam kunci kita lah. Walau bagaimana pandai kamu ya, tapi kalau tak ada kunci, boleh tak ia masuk dalam bilik itu? Tak boleh kan? Kena pecahkan mangga. Jadi ini ialah keyword atau kata kunci. Apabila kamu tengok soalannya, itu ialah kemahiran. Macam mana nak jawab soalan. Kamu guna itu pensel highlight ya. Kata kunci dia, apa kehendak soalan? Dia nak radian ke, nak pusat bulatan ke, nak jari ke, nak luas sektor ke, atau nak perimeter. Ini semua kata kunci. Jadi kita guna formula itu untuk selesaikan. Okey? Itu sangat penting. Kalau tak nanti ya soalan dia panjang. Selepas baca, kamu tak tahu apa kehendak soalan. Jadi cari kata kunci dia. Itu penting ya. Kena belajar rajin juga kena belajar smart ya. Tahu apa kehendak soalan. Boleh? Semua adalah dalam saya sudah rekod ya. Baik, jadi sekarang kita pergi ke ini siapa nak catat boleh catat dulu lah. Tapi dalam buku teks adalah ya. Kamu boleh download daripada internet atau pergi di komputer ya. Saya download ya. Nampak ada saya buka so hard copy ini. Okey. 1 radian. Orang kata saya nak terangkan dulu ya, kalau tak nanti kamu tak faham. Yang penting TP2 itu kena faham baru boleh buat. Pengetahuan kamu ada tapi tak faham tak boleh buat. Radian apa itu radian tak tahu. Saya hanya tahu buat saja, tak boleh ya. Okey. 1 radian ialah ukuran surut yang tercangkum di pusat sebuah bulatan. Ini panggil, kita dulu panggil lajar kan, tapi dalam topik ini kita panggil radian.
yang sama panjang dengan jejari bulatan itu. Kalau jejari ialah ini kan OB atau OA. Kalau OB juga J, AB juga J, jadi kalau panjang lengkuk sama dengan jejari, maka surut sektor ya, kita panggil surut sektor ini ialah 1 radian. Itu ialah 1 radian. 1 radian maksud dia jejari sama dengan panjang lengkuk. Kalau orang tanyalah definisi apa itu 1 radian, tak tahu. Boleh ya? Boleh. Boleh faham? 1 radian ialah panjang lengkuk sama dengan jejari bulatan. Okey. AB sama dengan OB. Jadi ialah 1 radian ya. Boleh faham? Kalau boleh faham tak boleh faham, saya tengok. I love and max. Oh, bagus ha. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Saya cakap slowly lah kerana masa kita sampai pukul 1 ya. Saya tak suka apa ya? Curi masa kamu lah. Sebenarnya kalau saya cakap cepat 12.30 sudah habis ya. Yang penting ialah saya suka, sudah sampai 54 orang. Nak komunikasi dengan kamu. Tetapi semua diam. Kalau boleh cakap lah tak apa, kita boleh berkomunikasi ya. Tak faham boleh cakap. Tak apa, cikgu boleh tolong semua. Okey, jadi kamu sudah faham apa itu 1 radian ya. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, 1 radian maksud dia panjang lengkuk bulatan sama dengan jejari. Okey. Okey, seterusnya. Ini semakin penting ya. Okey, jadi kita kembangkan dia ya. Jadi tadi kita sudah tahu. Jika panjang lengkuk AB sama dengan J, maka surut sektor AOB sama dengan 1 radian. Okey, kerana J bahagi dengan J ya, sama dengan 1. Jika panjang lengkuk sekarang ya, sudah membesar sikit. Okey, dia bukan J, dia ialah 2J. Okey, sini A ya, bukan sampai sini. B sekarang ada sampai sini. Jadi dia sudah besar. AB sudah sampai sini. Okey, jadi AB sekarang ialah 2J. Tetapi jejari ada berubah tak? Tak berubah ya. Tak berubah. Jadi sekarang kita dapat dia punya sudut dalaman ialah 2 radian. Contohnya kamu makan Pizza Hut ya. Makan 1 ketul, tak kenyang lagi. Makan lagi 1 ketul lagi, makan 2 ketul. Okey, kalau makan 2 ketul, panjang lengkuk AB ialah 2J. Maka surut sektor ialah 2 radian. 2 radian macam kamu makan 2 sektor lah. Okey. Okey ya. Jika masih tak kenyang, makan ketul yang ketiga, maka panjang lengkuk sekarang ya yang kamu sudah makan ialah 3J. Jadi maka surut sektor AOB sekarang ialah 3 radian. Okey. Jadi dia ialah ubahan langsung kan, kamu belajar dalam matematik. Betul tak? Ubahan langsung. Apabila panjang lengkuk bertambah, surut sektor juga akan bertambah. Okey. Jadi dia ada berkaitan dengan matematik ya. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 boleh sampai infinity ya. Okey. Jadi kita tak mau tulis macam itulah. Kita tulis dalam satu simbol. Contohnya kita tulis dalam simbol pi j. Kalau panjang lengkuk sama dengan pi j, apakah surut sektor dia? Pi radian lah. Betul tak? Kalau sini 4J, 4 radian. 5J, 5 radian. Kalau pi j, pi radian. Kita guna ini ya. Ini ialah simbol dalam topik ini ya. Pi. Apa itu pi? Pi itu kamu sudah belajar kan dalam tingkatan 3 kan. Satu bulatan kita tahu dia punya panjang ya. Kita macam guna satu benang untuk ukur satu bulatan. Lepas tu kita tarik dia menjadi lurus, ukur dengan pembaris. Lepas tu ukur lagi itu line meter bulatan itu. Okey. Lepas tu gunakan nisbah perimeter bahagi dengan line meter. Jadi kita akan dapat pi. Itu ialah nisbah perimeter bahagi dengan line meter. Itu ialah pi ya. Jadi pi ini unit nilai dia berapa? 3.142. Kalau tak, nanti hari ini kamu selepas ini boleh buat itu eksperimen lah di rumah. Rumah ada meja bulat kan, kamu ukur perimeter dia, diletan macam diletan tayar itu. Berapa guna tali lah. Lepas tu sudah guna tali itu boleh tarik luluskan guna pembaris untuk ukur panjang dia.
Lepas tu ukur line meter. Line meter tahu kan? Dia dari melalui pusat dia. Line meter dia lebih pendek. Lepas tu guna lilatan atau perimeter bahagi dengan line meter, akan dapat nilai dia mesti 3 perpuluhan something. Kalau 4 perpuluhan something ialah salah. Ya. Okey, seterusnya. Kalau panjang lengkuk ialah 2 pi j. Boleh 3 pi, boleh 4 pi ya. Kalau 3 pi sudah lebih daripada 1 pusingan. Kalau 1 pusingan lengkap ialah 2 pi j. 2 pi j ini maka sudut sektor ialah berapa? 2 pi. Okey, sebenar dia 2 pi ini ialah apa? Ialah line meter. Okey, line meter. Kerana satu line meter dia sama dengan line meter dia sama dengan apa? 2J ya. 2J. Okey, betul tak? Kerana J ialah separuh line meter. Jadi 2J ialah line meter. Kalau 2J ialah line meter, maka 2 pi J ialah pi line meter. Pi line meter sama dengan apa? Sama dengan perimeter lah. Jadi maksud dia, perimeter itu ialah satu pusingan lengkap. Kalau satu pusingan lengkap ialah 2 pi. Okey? Kalau separuh pusingan ialah pi. Okey, maka kamu tengok di bawah ya. Perhatikan bahawa AB sama dengan 2 pi J kan. Bermaksud OA telah membuat satu putaran lengkap. Iaitu OA telah bergerak melalui sudut 360. Ya. Kalau 2 pi J ialah satu bulatan ya. Satu bulatan macam ini. Satu bulatan. Satu bulatan ialah 2 pi J. Okey, 2 pi radian. 2 pi radian. Okey, 2 pi radian sama dengan 360. Maka pi radian sama berapa? 180. Ini sangat penting ya. That's why kenapa pi radian ialah sama dengan 180. Ini kerana lah di sini ya. Jadi cikgu sudah telang. Jangan tanya lagi kenapa pi radian sama dengan 180. Kerana 2 pi sama dengan 360. Jadi pi sama dengan 180. Ini sangat penting. Kita akan guna ini untuk selesaikan soalan seterusnya ya. Okey, jadi boleh cikgu teruskan? Boleh? Kalau boleh, tak boleh. Soalan 5. Okey, bagus. Thank you. Okey, sekarang sudah mula ya. Kalau nak catat, boleh catat. Okey, jika pi sama dengan 3.142, dia beli ya. Okey, jadi satu radian berapa lajah? Okey, satu radian kita tahu kan panjang lengkuk sama dengan sejari. Jadi kalau nak ubah suai dia menjadi lajah, kena lalap dengan 180 bahagi dengan pi. Okey, jadi 180 bahagi dengan 3.142. Kamu akan dapat 57.29 lajah. Dalam 4 angka berarti ya. Okey, maksud dia satu radian sama dengan 57.29 lajah. Ni tak payah ingat lah. Okey, kalau nak ingat cepat pun boleh. Nanti ada orang banyak teknik lah ya. Ada orang dia ingat macam tu. Satu radian 57.29. 2 radian ialah 2 kali 57.29. Jadi dia dapat 114.58. 3 radian ialah 57.29 dalam dengan 3. Jadi dia dapat nilai dia 3 radian berapa. Okey, itu pun boleh. Ada orang tak, dia terus guna ini. Biasa saya terus guna ini lah. Okey, kerana kita tak dapat hafal kan. Kalau nak hafal, ialah hafal ini. Satu radian sama dengan 57.29. Ada dua cara lah. Okey, jadi kalau satu lajah berapa radian? Kalau lajah nak ubah suai menjadi radian, dia songsang. Tadi ia lalap dengan 180 bagi pi kan. Sekarang ialah lalap pi bagi 180. Okey, pi ialah 3.142 bagi 180. Jadi kita akan dapat 0.01746 radian. Okey. Jadi satu lajah sama dengan 0.01746 radian. Kalau dua lajah ialah 2 darab 0.01746. Jadi dia akan menjadi 0.0349. Okey. Kalau 3 lajah darab dengan 3. Sekiranya tak mahu guna inilah. Jadi biasa saya galak murid guna ini ya. Ada orang nak guna terus pun boleh.
Okey ya. Itu ialah 1 radian sama dengan 57.29 darjah. 1 darjah sama dengan 0.01746. Ini lebih penting kerana dalam topik ini sudut sektor mesti dalam unit radian. Tetapi soalan biasa dia bagi dalam darjah. Jadi sebelum kita nak pergi cari panjang lengkuk, kita kena ubah suai dulu. Bagaimana ubah suai darjah kepada radian. Okey? Itu sangat penting ya. Jadi dari sini kalau kamu nak buat nota, boleh buat inilah. Ini nota yang pertama ya. Karena nak catat boleh catat atau nanti tengok balik pun boleh ya. Baik, seterusnya kita tengok contoh satu ya. Okey. Ini nanti kita akan pergi ke exercise lah. Kalau exercise boleh kamu jawablah ya dengan lisan ya, secara lisan. Semua perlu buat ya, nanti kena pergi latihan formatik dan buat ya dan submit ya sebagai rekod ya. Kerana sekarang tak payah hantar buku latihan kan. Hantar buku latihan nak hantar ke mana? Sekolah pun tak boleh pergi. Betul tak? How nanti how penuh dengan buku latihan macam mana? Nanti banjir dengan buku latihan. Jadi kita pakai e-buku latihan. Okay, Google Form. Okay ya. Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah. Jadi sudut kepada darjah. Okey. Jadi tadi kita sudah belajarkan sudut kepada darjah. 1 darjah sama dengan 0 ini ya. 1 radian sama dengan 57.29 darjah kan. Jadi kalau 2/5 pi radian berapa darjah? Okey. Nampak dia ada pi. Dia ada 2 unit lah untuk tulis ya. Ada yang dia tak mau dalam sebutan pi, ada dalam sebutan pi. Contoh A ni dalam sebutan pi. Ini tanpa pi. Jadi dia ada 2 bentuk untuk tulis lah. Kalau pi punya sama cara dia, jangan panik ya. Kita sudah tahu, tadi cikgu dah beritahu kan yang kuning ini, pi radian sama dengan 180. Maka 2/5 pi. Sir, I don't understand. You understand? Hello? Yes, sir. I Hello? don't understand. You understand? Yes, sir. Which part you don't understand? The first part. Suara besar sikit, saya tak dengar. The first part. The first part. Lim King Wai. Mana? Slide berapa? Ini tak faham. Yeah. Okey. Ini ialah dalam radian kan. Jadi sekarang kita nak ubah suai radian ini kepada darjah ya. Jadi kalau nak ubah suai ini kepada darjah, kita kena 2/5 pi darab dengan 180 per pi. Ini ialah nak kepada darjah ya. Kalau nak radian kepada darjah kena darab ini. Boleh, Lim? Boleh. Boleh, bagus. Jadi kita simplify dia. Okey, mempermulakan. Sini ada pi kan, angka penyebut bernada pi. Jadi pi boleh cancel. Jadi sekarang tinggal 2/5 darab dengan 180. Okey, dalam unit darjah. Nak tulis pun boleh, tak tulis darjah pun boleh lah. Jadi 2/5 darab dengan 180. Apa yang kita dapat? Jawapan dia ialah 72. Ini sangat murah lah. Setakat ini boleh? Yes, sir. Thank you. Okay, good. Boleh ya? Kerana 180 bagi 5 ialah 36. 36 dalam 272. Tak faham tanya ya? Okay. Jadi yang B ini sama juga. Radian nak ubah suai menjadi darjah, darab dengan terus darab lah. 180 bagi dengan pi. Okay. Jadi sekarang pi ini tak boleh batalkan ya. Kerana 2.25 tak ada pi kan. Jadi macam mana nak selesaikan? Gantikan nilai pi ini yang dia sudah bagi. Kalau dia sudah bagi ya, kita tak boleh guna nilai lain ya. Tak boleh guna 22/7 atau 3.14, tak boleh. Mesti guna dia punya 3.142. Maksud dia 2.25 darab dengan 180 bagi dengan 3.142.
Okey, jadi kamu guna kalkulator, kamu akan dapat ini. Ini dalam minit kan. Biasanya kalau tak mau minit, kita boleh ubah suai dia menjadi perpuluhan pun boleh. Okey, macam mana nak ubah suai menjadi perpuluhan? Kita gunakan 54 minit ini kan, kita convert dia atau kita darab terus lah. Okey, guna kalkulator. Semua ada kalkulator kan? Okey, kamu guna kalkulator dan beritahu cikgu jawapan dia dalam bentuk perpuluhan berapa? Apa jawapan? .25 darab dengan 180 bagi 3.142. Kamu dapat 128.9, betul tak? Jadi kalau kamu nak tukar dia menjadi minit, di kalkulator sana ada satu pelajar minit dan di atas ya, di atas buttonnya, nombor itu kamu cari. Jadi kamu terus tekan, dia akan menjadi 128.54 minit. Kalau dalam belajar, tekan sekali lagi. Jadi dia akan menjadi 128.9 ya. Dua-dua boleh terima. Kamu boleh tulis belajar minit atau dalam bentuk perpuluhan. 128.9 pun boleh. Tapi mana satu cikgu lebih suka? Cikgu lebih suka dalam bentuk perpuluhan ya. Bukan dalam bentuk belajar unit ya. Iaitu jawapan cikgu biasa saya galakkan murid tulis ialah 128.9. Okey ya? Boleh? Any question? No. Kalau tak no. No Wang Minghui ada soalan? Brandon? Ang hari ini senyap saja. Ang dulu sulah apa ya, dia selalu ikut ya. Dia ada ikut kelas saya. Sulah 54 orang, sangat bagus ya. Okey. Kerana sulah ada 80% ya. Saya tahulah dalam dunia ini tak sempurna ya. Impossible dapat 100%. Kalau ada 54, cikgu sulah sangat gembira ya. Sulah ada 80%. Macam kita makan lah, kita pun tak boleh makan sangat terlalu kenyang ya. Tak bagus untuk badan kita. Kita 80% sudah cukup. 20% itu untuk kebajikan ya. Tapi tak apa, cikgu pun tak bimbang. Kalau 20% itu dia tak hadir kan, dia boleh tengok balik. Tapi dia tak dapat makan dalam PBD lah ya. Nanti maka PBD ya, cikgu akan tengok kehadirannya, ada rekod. Jadi kamu tak boleh lari. Kalau nanti saya bagi makan, dia tak dapat makan 5 lah. Kerana dia tak hadir Google Meet, macam mana nak dapat makan 5? Paling tinggi dia pun dapat makan 4. Ya, bagi yang tak hadir lah, betul tak? Kalau tak hadir untuk kamu, betul. Kamu hadir, dia tak hadir. Kecuali dia ada sebab-sebab tentulah. Itu lain. Dia kena beritahu cikgu dalam grup lah. Okay, bangun dewat ke apa. Ada saya masih ingat dia ada satu kelas. Saya ajar-ajar, lepas tu sudah habis, dia baru kata dia nak ada playback tak? Saya kata ada lah. Saya tanya alasan dulu, dia kata dia bangun dewa. Itulah ya. Okey. Kita teruskan. Okey, contoh kedua ya. Okey. Contoh kedua, sekarang kita nak ubah suai. Lajar kepada radian. Tadi radian kepada lajar kan. Kalau radian kepada lajar ialah lalap dengan 180 bagi pi. Pi itu ialah 3.142. Tetapi kalau lajar kepada radian dia songsang ya. Sekarang ialah lalap pi per 180. Bukan 180 per pi ya. Per angka itu kalau dia nak radian ialah pi per 180. Kalau dia nak lajar ialah 180 per pi. Jadi tengok keadaan soalan. Okey. Jadi masih ingat kata kunci? Kata kunci dia ialah apa? Soalan ni radian. Nampak tak? Highlight. Atau buat garisan merah di bawah. Jadi tahu kalau dia nak kepada radian, darab dengan pi per 180. Kalau kepada lajar, darab dengan 180 per pi. Sangat jelas kan? Itu saja. Dari pukul 12 hingga sekarang ya, setengah jam cikgu ajar yang lain ya. Kalau kepada radian,
darab pi per 180. Kepada Raja, darab 180 per pi. Jadi bergantung kepada soalan lah. Kalau sini dia nak dalam sebutan pi ya. Dalam sebutan pi kita terus darab saja. Tetapi kita tak perlu ubah suai nilai pi ini. Kita punya jawapan masih dalam pi. Okey? Jangan pandai-pandai pergi ubah suai nilai pi ya, kerana dia punya keyword sini kata kunci dalam sebutan pi. Jadi pi ini jangan ubah suai kepada 3.142. Jadi kita guna 40 bagi 180, kita dapat 2/9. 2/9 pi radian. Itu jawapan dia. Okey? Kalau kamu tulis sampai sini, kamu ubah suai dia menjadi bentuk perpuluhan, sudah salah ya. Kerana bentuk perpuluhan ini tak ada dalam bentuk pi. Okey ya. Sama juga 150 juga dalam dengan pi bagi 180. Jadi jawapan dia ialah 5/6 pi radian. Okey, dalam sebutan pi. Dia ada dua bentuk lah. Kecuali macam bahagian B ini. Dia kata tukarkan 110 30 minit dan 320 darjah kepada radian. Kepada radian sini dia tak kata dalam sebutan pi kan. Jadi kita boleh ubah suai. Pi ini sama dengan 3.142. Tetapi sini pun kena berhati-hati ya. Okey. Biasalah kenapa tadi cikgu kata cikgu lebih suka dalam bentuk perpuluhan. Kalau kamu type ini ya 110 guna kalkulator 30 minit, lepas tu larap teruskan. Nanti jawapan kamu dia dalam bentuk darjah dengan minit. Jadi kamu kena ubah suai dia dalam bentuk perpuluhan baru boleh dapat ini. Kalau tak, sebelum kamu nak dapat, kerana kita tahu kan bentuk jawapan dia dalam bentuk perpuluhan. Jadi sebelum kita nak dapat dalam bentuk perpuluhan, awalnya sudut dalam darjah minit ini ubah suai dia jadi perpuluhan dulu. Jadi 110 30 minit maksud dia ialah 110.5 darjah. Jadi kamu convert dia sama ada guna kalkulator atau guna manual, 30 bagi 60 ialah 0.5. Jadi 110.5 darab 3.142 bagi 180. Jadi kamu akan dapat jawapan. Kamu cuba 110.5 darab 3.142 bagi dengan 180. Berapa kamu dapat? Kalkulator ada di depan saya ya. Okey. Kamu nampak kan saya tekan kalkulator punya suara. Jadi kalkulator kita dapat ialah 1.928. 88 ya, 38. Okey, saya buka kamera ya, kamu boleh nampak. Okey, sekejap ya. Okey, nampak. Lebih jauh ya. Kamera pentang. Nampak tak? Saya guna handphone punya. Okey. Jadi jawapan kamu dapat ialah 128 1.9288. Oleh kerana 1.9288 kita round off kepada 4 angka berarti ialah 1.929. Okey, itu jawapan dia. Kena round off ya dalam 4 angka berarti. Kalau tak nanti dia tak terhingga ya. Jadi jawapan dia selalu dalam 4 angka berarti. Kalau tak angka berarti ada cikgu dia tolak nakal ya. Kerana ada orang bagi 1.93, ada orang bagi 2.0. Ini biasalah dalam peperiksaan, banyak jawapan ya. Jadi itu ialah beza dapat A lah, bukan dapat A. Kalau dapat A punya murid, dia mesti tulis dalam 4 angka berarti. Kalau dia pakai suka hati dia nak tulis, boleh, tak salah. 1.93 ada salah tak? Tak salah. Tetapi kurang tepat. Ya, betul kurang tepat. Yang tepat punya mesti 4 angka berarti. Ya, itu standard dalam peperiksaan SPM. Okey, jadi kalau pemeriksa dia tanda dia mesti cari 4 angka berarti. Okey ya. Okey, 320 darjah. Nah, jadi radian sama jugalah dalam pi bagi 180. Jadi ini tak ada bentuk perpuluhan minit kan, terus darab saja. 320 dalam 3.142 bagi 180 dapat nilai ini. Nampak nilai ini pun 4 angka berarti.
Jadi seluruh Malaysia, jawapan dia sama. Takkan kamu KL dapat ini, tetapi di Pulau Pinang dia dapat 5.6. Di Johor dia dapat 5.59. Jadi mana satu betul? Nanti pemeriksa lah di Johor, lah di Pulau Pinang dia tanya, mana satu betul? KL 5.586, Penang 5.6, Johor 5.59. Mana saya dengar? Jadi dia tak ada selalas ya. Selalas ialah 5.586. Karena mungkin kamu punya kertas ya, bukan tanda di Kuala Lumpur lah. Kemungkinan besar biasanya Kuala Lumpur hantar ke Johor untuk tanda, atau hantar ke Pulau Pinang untuk tanda. Jadi nanti saya ajar kamu jawapan ini, tetapi pemeriksa di Pulau Pinang atau di Johor dia tak terima, dan macam mana? Jadi kita kena selalas. Ini mereka mesti terima. Kalau tak, kamu boleh semak semula ya. Okey, ada apa soalan? Boleh faham tak? Presentation cikgu? Boleh faham? Bagus atau tidak? Tinggal last slide saja. Boleh faham? Seorang jawab? Boleh. Faham ah? Okey, bagus. Okey, jadi cikgu buat rumusan sebelum cikgu pergi ke soalannya. Kamu buat sekarang lah, nanti lepas tamat ini tak payah buat, tak ada kerja rumah lagi kan. Boleh beritahu ibu bapa. Ibu bapa kalau tanya mana bukti, kamu boleh tunjukkan latihan. Saya sudah buat berapa maka saya dapat. Nanti cikgu nak kamu dapat 5 soalan, 5/5 lah. Maka penuh. Okey. Kamu ialah dalam bidang ekonomi kan. Teknik laba kesihatan Anda Misko punya ya, ketua bidang. Okey ya. Baik. Okey, last slide. Dan lepas tu kita pergi ke soalan ya. Untuk buat rumusan. Okey. Jadi ini ialah tip pintar ya. Tadi kita sudah tahu satu lajar sama dengan 57.29. Satu lajar sama dengan 0.01746. Kalau kosong, mesti kosong lah. Kosong itu sebenarnya dia bukan paling kecil. Dia pun bukan paling besar. Ya. Ada telefon ya, sekejap ya. Saya dengar sekejap. Halo. Betul. Yes. Oh. Sebenarnya dia pun dah filato. Tapi nanti tak apalah, apa masalah. Oh. Tak apa. Nanti saya WhatsApp dia ya, saya suruh dia bayar ya. Okey. Tak boleh. Tetapi sekarang macam mana, ada itu handphone nombor tak? Tak apa, boleh call dia, tak ada masalah. Boleh bagi telefon, handphone cik tak? Nanti saya WhatsApp itu telefon dia. Oh. Boleh. Tunggu sekejap ya, saya cari. Tunggu sekejap kamu, saya selang apa ya, cakap dengan officer. Sebenarnya saya sekarang dengan apa ya? Saya Cikgu Lee, saya sekarang ada kelas. Tetapi tak apalah, saya bagi dia punya telefon sekarang ya. Okey, telefon dia.
017 455 0140. Ya, Cikgu Lafilato. Cikgu Lafilato. Lafilato. Yes. Yes. Okey ya. Okey, sama-sama. Okey, Pak. Okey. Sorry ya kelas, kita teruskan. Kamu ada dengar tadi saya cakap dengan seorang pengawal lah di Telekom kan? Itulah. Kerana ada hari itu saya punya lesson Encik Azwan call. Sekarang saya ada banyak message lagi, saya tak sempat baca ya. Saya ajak kamu dulu. Tak apa, sudah ada 55. Bagus ya. Okey, slide yang terakhir saya buat rumusan sebelum kita pergi kepada latihan ya. Nanti pukul 1 saya baru tengok message. Ada sekolah sekarang belakang dewan sana mereka buat ada pipe pecah lah di bawah tanah. Mereka sedang buat, tapi saya punya PDPR lah dulu lah ya. Nanti saya baru uruskan ya. Baik. Okey. Jadi kosong ialah kosong lajar. Kalau 30 kita nak ubah suai dia dalam gradient ya. Ini dalam sebutan pi ya. Jadi kita guna 30 bagi 180. Kita mempermulakan ialah 1/6. Jadi 1/6 pi. Dalam sebutan pi lah. Pi ini tak payah ubah suai dia dalam unit ya. Jadi kalau terus ini untuk sudut khas ya. 30 terus tahu ialah pi per 6. Kalau 36 bagi 180 kita dapat 1/5. Jadi dia boleh jadi pi per 5. Ada orang dia boleh buat cepat kerana dia ada tip pintar ini ya. 45 bagi 180 1/4. Jadi dia menjadi pi per 4 ya. Kamu punya jawapan boleh dalam sebutan pi, tak ada masalah ya. Dalam kertas SPM pun boleh terima dalam sebutan pi. Kecuali dia sudah beritahu pi itu mesti ubah suai menjadi 3.142. Barulah kita tak boleh dalam sebutan pi. Kalau tak, mau dalam sebutan pi atau dalam bentuk perpuluhan, dua-dua boleh terima ya. 60 ialah pi per 3. 90 pi per 2 ya. 180 sudah tahu kan pi radian. Ini dalam slide sudah ada ya. Kamu nampak sebelah kiri ini. Jadi 180 ialah pi radian. Ini semua dalam unit radian ya. 270 3/2 pi. Okey, 360 tadi kita sudah sebutkan 2 pi, satu bulatan lengkap ya. Okey, itu ialah apa yang cikgu nak ajar untuk hari ini. Okey, jadi saya buat rumusan ya sebelum kita pergi ke soalan. Belum tamat lagi ya. 15 minit kita akan buat soalan ya. Okey. Mari kita tengok sini. Saya ulang sekali lagi slide ini. Okey. Kalau nak ubah suai pi dalam lajar ialah lalap 180 per pi. Okey. Jadi kalau dia nak dalam sebutan pi, jadi tak payah ubah suai nilai pi ini. Kalau dia nak dalam jawapan dalam bentuk perpuluhan, jadi ganti nilai pi ini 3.12. Jadi kita akan dapat dalam lajar ini. Ya. Okey. Ini bagaimana radian nak menjadi lajar ya, dalam 180 per pi. Okey, contoh kedua ialah macam mana nak ubah suai lajar kepada radian, iaitu lalap dengan pi bagi 180. Okey. Jadi sama ada jawapan dalam bentuk pi atau dalam bentuk perpuluhan. Okey. Jadi kalau tak ada masalah, kita boleh tak kita sekarang pergi ke itu Google Site dan kita tengok latihan formatik. Kalau boleh tak boleh. Tetapi tak payahlah ya. Tak payah kedua sekarang dulu. Cikgu buka itu Google Site lah. Saya takut nanti kamu kedua sini ya. Nanti kamu sudah tak dapat masuk sini ya. Kamu masih tanggalkan sini, cikgu pergi ke Google Site yang kamu tadi tengok itu ya. Okey. Okey, cikgu type ya. Dia punya website ialah http gg.gg/sn. Ini kan.
Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Kalau boleh tak dengar boleh? Boleh. Okey. Jadi boleh nampak skrin ini tak? Daftar kehadiran kelas PDPR? Boleh. Boleh tak? Boleh lihat tak? Boleh. Okey, bagus. Jadi kamu pilih ini ya, next. Ini kamu sudah tahu kan? Ini daftar dia, contohnya nama kamu lah. Okey, contohnya saya tak nama saya. Okey, di KHR. Okey, kelas contoh saya pilih ialah Nima KHI ya. Okey, jadi okey, matematik tambahan. Submit kan? Okey, ini ialah untuk pihak sekolah daftar ya. Jadi pihak sekolah sekarang sudah tahu saya ada daftar dalam. Sudah masuk sini kan? Okey, lepas tu kami pergi ke tingkatan 5 kan. Okey, lain kali kamu sudah tahu saya punya style, jadi saya tak payah tulang sekali lagi lah ya. Okey, jadi cari matematik tambahan ya. Okey, jadi kamu tengok sini ada tarik kan. Sama ada di sini atau di sini, dua-dua boleh lah. Kalau kamu di sini, hari ini ialah 25, tekan sini ya, jangan tekan 29. Okey, kita pergi ke latihan formatik dulu ya. Okey. Okay. Jadi kamu pilihlah kalau cache I, ya cache I soalan 1. Boleh nampak ya. Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada lajar. Okey. Jadi kalau nak kepada lajar kita kena gunakan contoh 1 ya, iaitu pi per 8 darab dengan 180 bagi dengan pi. Jadi pi dengan pi boleh cancel off ya. Okey, ini saya sudah buat video ya, kamu boleh tengok video saya. Okey, sekejap ya. Saya tutup ini dulu. Saya ke sini tutup satu. Okey, tengok set induksi ya. Ini kedua akan Okey, semua orang boleh dengar tak? Suara itu YouTube yang saya tayangkan itu. Boleh dengar tak? Dylan, tadi yang saya buat itu YouTube boleh dengar tak? Sikit. Sikit suara dia tak kuat ya? Kuat ke tak kuat? Tak kuat. Tak kuat. Okey, tak kuat saya guna yang lain ya. Presentation jangan guna yang screen-nya. Saya guna stop ini dulu. Saya guna attack. Attack saya guna ini. Nanti beritahu cikgu ya. Sama dengan kuat atau tidak. Set ya. Okay. Bagi saya YouTube tentang latihan formatik satu soalan macam-macam menyelesaikannya supaya nanti membuat kita mulai sekarang. Ini adalah soalan dia ya. Okey, cikgu bacakan nanti kamu pergi ke latihan formatik satu. Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada lajar. Jadi kalau kamu di Google Meet, cikgu akan ajar sekarang cikgu beritahu kepada sekalian. Okey. Suara dia macam kurang elok kan? Betul? Okey. Kurang elok kan? Halo? Ada echo betul. Okey, tak apa, nanti kamu buka sendirilah. Jadi saya buat presentation dahulu. Okey, untuk ini tab ya. Okey. Jadi kamu sampai sini kan, pi per 8. Pi per 8 kamu gunakan tadi saya ada sini ya. Okey, kamu nampak tak ini?
pi per 8 sama dengan pi per 8 darab dengan 180 per pi. Suara ini okey kan? Okey kan? Boleh nampak kan? Kalau saya pinjam macam ini. Ya, okey, faham. Bagus. Okey, saya teruskan ya. Okey. Jadi di sini kamu nampak pi dengan pi boleh cancel off. Cancel off, jadi kita guna 180 bagi 8. Jadi kita dapat jawapan dia ialah 22.5. Ini jawapan dia. Jadi kamu carilah set mana satu, set pertama kan. Jadi jawapan dia kalau 22.5 ialah set pertama lah. Tapi untuk lebih selamat dia, kita buat nombor 2. Nombor 2 ialah 3/4 pi. Macam mana nak ubah suai dia menjadi lajar? Jadi 3 pi per 4 darab dengan 180 per pi ya. Kalau nak ubah suai dia kepada lajar, dia akan menjadi 135 lajar. Okey. Lepas tu 0.5 radian nak ubah suai menjadi lajar, sama juga. Semua darab dengan 180 per pi. Okey. Jadi oleh kerana 0.5 ni tanpa pi, jadi kita tak boleh cancel pi ni ya. Jadi kita kena gantikan nilai pi ini kepada 3.142. Maka 0.5 darab 180 bagi 3.142, apa jawapan dia? 28.64 ya. Ini dalam 4 angka berti ya. Dalam buku teks dia tulis 28.65. Saya tak pastilah, mungkin dia guna 22/7 ke atau dia round off. Tapi saya round off ialah 64. Jadi saya letak 64 bukan 465 ya. Baik, akhirnya sekali 1.04 nak jadi kepada lajar ialah darab dengan 180 bagi pi. Ini yang langkah pertama ya. Kalau tanda dalam SPM ini surah lapat 1 markah. Okey, ini surah lapat 1 markah ya. Okey, K1 kerja betul ya. Okey. Jadi lepas tu gantikan nilai pi ini kepada 3.142. Maka guna kalkulator kamu akan dapat 59.58. Round off lah dalam 4 angka berti ya. Itu soalan pertama. Jadi kita tengok soalan pertama apa jawapannya. Jawapan dia ialah 22.5 135, 28.64 dan 59.58. Jadi pilih ini. Ini kena buat ya. Lepas tu yang soalan 2. Okey, soalan 2 ini ada tinggal 4 minit ya. Cikgu bincang habis lah. Nanti kamu boleh buat ya. Tukarkan setiap sudut berikut kepada radian. Kalau radian ialah darab dengan pi. Okey. Bagi 180. Tetapi ni dalam sebutan pi ya. So dalam sebutan pi jangan gantikan pi ini 3.142 ya. Jadi macam mana nak buat 18 kepada dalam sebutan pi radian? 18 darab pi bagi 180. Jadi 18 bagi 180 kita berapa? Kita dapat 0.1 kan. Jadi biasanya jawapan yang kedua lah, kerana jawapan pertama sudah salah kan. Tapi lebih selamat kita buat yang kedua. 180 dalam sebutan pi radian ialah berapa? Iaitu darab dengan pi per 180. Okey, pi tinggalkan 120 bagi 180, berapa kamu dapat? Kamu akan dapat 0.667. Ini jawapannya ya. Sebenar dia ini ialah 0.667 pi. Okay. Yang ketiga, 225. Okey, nak ubah suai kepada pi radian. Ini mesti lebih daripada 1 lah. Kerana pi radian sama 180. Ini sudah lebih dari 180 ya. Okey. Jadi kita gunakan 225 darab pi per 180. Jadi kita dapat 1.25 pi ya. Ini jawapan dia. Akhirnya sekali 300 darab dengan pi bagi 180. Jadi kita dapat 1.667. Bukan ini ya. Jadi jawapan dia ialah ini. Okey ya. Dan seterusnya. Okey. Tukarkan setiap sudut berikut kepada lajar. Kalau lajar, sekarang kita kena gunakan 3.412 kan. Jadi tak boleh dalam sebutan pi lagi. Okey. Jadi 7/12 pi. Kepada lajar kena darab berapa? Darab dengan 180 per pi kan. Pi dengan pi boleh cancel. Jadi maksud dia 7/12 darab 180. Berapa kamu dapat? Kamu akan dapat 105.
Okey. Yang kedua ini 1/3 pi. Ubah suai dia dalam bentuk pecahan pasu dulu ya, iaitu 4/3. Okey, pi darab dengan 180 per pi. Pi dengan pi cancel kan. 4/3 darab dengan 180, kamu akan dapat 240. Ya. Dan seterusnya, 2 radian. 2 radian ni tak ada pi kan. Dilalap dengan pi per 100, lalap dengan 180 per pi. Jadi sekarang pi itu tak boleh cancel off. Kerana 2 lalap dengan 180 ialah 360. 360 bagi 3.142. Jadi kamu dapat ialah, jawapan dia ialah 114.58. Okey, akhirnya sekali juga sama. 4.8 darab dengan 180 bagi 3.142. Kamu akan dapat ini. Okey, jadi jawapan dia ialah sini. Boleh ya? Jadi 5 soalan kamu sudah tahu buat sekurang-kurangnya 2 atau 3. Okey? Oleh kerana masa dah cukup ya. Saya pun sudah tahu, kamu pun sudah lapar. 4, 5 itu nanti kamu buat sendiri ya. Okey? Dan jangan lupa lepas buat submit. Nanti ada rekod untuk pentafsir bilik ajar ya. Okey, tapi sudah lulus dah 60 markah sudah lah. Tapi belum dapat A lagi lah ya. Okey, itu ialah lesson untuk cikgu hari ini. Okey, ada apa soalan Nathan ni? Kalau tak ada, kita berhenti di sini ya. Boleh? Jumpa kamu bukan minggu depan ya, minggu depan tak ada kelas. Jumpa kamu 8 Februari. Okey. Terima kasih semua. Okey. Atas kehadiran. Okey. Saya mark attendance, download sekali lagi ya. Jangan keluar dulu, saya download dulu. Okey. Okey, sudah boleh lah. Boleh lihat. Okey, thank you very much.